Episod keempat ini pula, kita akan meninjau ke Kampung Belimbing Subuk dan melihat keunikan yang terdapat di sini. Kenapa artis kita memilih kampung ini sebagai destinasi pilihan beliau? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Dayat Auda. Sekarang bersama saya dalam episod kembara pada kali ini. Sedikit perkenalan tentang diri saya. Saya merupakan seorang yang kuat bercakap, kuat kunyanyang. Dan saya suka bergaul dengan sesiapa saja. Maka dengan itu, hari ini Tani berada di Kampung Belimbing Subuk. Dan Tani akan bergaul dengan orang-orang di Kampung Belimbing Subuk dan mengetahui apakah saja aktiviti yang ada di Kampung Belimbing Subuk. Jom! Hari ini saya berada di rumah salah sebuah penduduk Kampung Subuk ini, di mana beliau mempunyai kemahiran untuk membuat pemarang. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, jom Tani lawat dia. Berapa lama sudah Tuan berkecimpung dalam pembuatan pemarangan ini? Yang aku sendiri saja mengkali dalam 40 tahun lah kurang lebih. 40 tahun? 40 tahun kurang lebih. Tadinya kita ada apa, berketurunan sudah? Keturunan yang Anda tahu yang kelima ke keenam sudah nih turunnya. Jadi bila sudahnya siap ia ada lubang kan tu. Sudahnya bekasnya sudah ditabuk dia apa penabuk ani tu. Penabuk ani. Ani macam kita ni kan buat ulu apa? Ani peraut tu. Kirakan pengukirnya lah tu Peraut pemisin yang buat ani. Jadi bila sudah ani karang siap macam ani, baru kita ni gerain semua kertas pasir yang paling halus. Ini adalah hasil atau contoh-contoh hasil yang telah pun Tuan siapkan. Boleh Tuan terangkan satu-satu apa jenis macam kegunaan yang panjang ini untuk apa, yang pendek ini untuk apa? Kita bila macam kita ni menabas-nabas, menabaskan jalan padi kah atau jalan kabun kah. Inilah tu pemarangannya. Yang menabas yang panjang ni lah. Yang menabas ni. Ikut ikut kemohon kita ni lah. Kesikapan tadi memakai yang saiz kita ni. Ikut request dari customer kita lah. Ini yang benarnya panjang macam ni kalau kita ni pedih payah. Jadi kita ni dah ada ingat-ingatkan kayu kan tu. Ya, walaupun jauh-jauh macam ni, ia dah menyangkut bah. Bila macam kita ni untuk dia macam di berpadi di bukit mesti kurang lebih dah 17 ataupun 16 saja pemerangannya, panjangnya. Okey, Tuan, Tani bergambar tu nah, belah sini tu nah. Okey, ada penonton, tadi sudah pun Tani melihat Tuan Haji yang berkemahiran membuat pemarang. Kali ini Tani berkesempatan untuk berkunjung ke Tasik Serubing di Kampung Belimbing Subuk, di mana Tani akan melihat aktiviti menganyam. Ini adalah salah satu produk tempatan kita ni. Untuk menganyam ini, diorang menggunakan dua bahan. Satu mengkuang, satu lagi plastik. Jadi apa saja produk-produk yang kita dapat buat dari menganyam ini? Ni bag, bahai, bag tu. Ini bag. Ini bag Ni bayung, ni bahai. Ini bahai. Ni. Ini bakul, bayung. Tapi ini desainnya ndang jenis-jenis macam ni pun boleh berubah-ubah ikut dari customer punya Boleh pulang kalau pandan pakai warna. Okey. Sebenarnya berapa lama kita menyiapkan ni? Dalam sehari ni, sampai sehari. Sehari dalam berapa jenis macam? Semacam kaya. Semacam kaya. Kalau besar macam ni, sebenarnya berapa lama tu ni kita? Sehari je ni. Sehari juga. Kalau ada sehari nganyam, berapa dia nyam ni? Kalau yang macam damit-damitan ni boleh dalam sehari ni pun dalam boleh 2-3 buting siapnya lah kerahkan. Okey. Bahan-bahannya ni kita di mana kita beli selalunya? Mengambil ni. Di mana ada hutan tulang ambil ni. Okey. Ada je bertanam ni.
So, Tani hari ni, Tani akan mencuba macam mana rasanya kan menganyam ni. Senang ke tidak? Okey? Para penonton, ini adalah hasil anyaman tunjuk ajar dari Babu Ani juga. Sebenarnya dari awal tadi, Tani membuat tongkengnya. Ini 4 sudut ini dipanggil tongkengnya. Lepas itu, baru Tani menganyam sampai ke atas. Menganyam ke atas ini awal-awal memang panding, bukan perkara mudah. Kalau nyorang kalau akan belajar, jangan sehari 2. Mungkin ambil masa lebih daripada sebulan untuk belajar memahami macam mana ia punya patternnya. Jadi kalau habis kita akan mencuba membali produk-produk ini, ia ada almost setiap hari lah, kecuali hari Jumaat. Boleh menampak arah babo-babo ini. Okey. Baiklah, para penonton, sekarang kita berada di rumah salah seorang penduduk Kampung Belimbing Subuk yang merupakan seorang guru agama, seorang qari dan juga seorang johan yang pernah mewakili negara di musabakah tilawah Al-Quran peringkat kebahasaan beberapa tahun yang lalu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan beberapa tips penting bagi belia-belia di sana yang ingin mungkin tips kesihatan dari segi suara untuk mempelajari taranuman ini. Belajar taranuman ini ia memerlukan suara yang orang yang mampu boleh ada bakat bakat seni suara dan seni lagu. Tetapi sebenarnya kalau orang tu minat, walaupun ia anda ada bakat, insya-Allah dapat diasuh. Ada beberapa murid saya, ini pengalaman saya mengajar ini, pengalaman saya daripada mengajar anak-anak kecil lah. Dan belia saya pernah mengajar macam di maktab dan sebagainya, dan pelajaran orang yang peringkat tinggi peringkat universiti dan peringkat kampung, orang biasa, untuk orang biasa saya pernah mengajar. Saya perhatikan, saya lihat taranuman ini pada asasnya taranuman ini bukannya kalau teranum untuk pertandingan itu lain. Ini teranum saja untuk melakukan Al-Quran, sebab melakukan Al-Quran ini ia sunat bukan wajib. Asalnya ia tidak bersistem. Asal ada bunyi mengaji itu, ada bunyi lagu bayati, ada sikit-sikit. Jadi itu sudah dikatakan berlagu lah. Tapi kalau belajar teranum untuk musabakah, dia ada beza sikit. Atau mestilah orang-orang yang ada kebolehan suara, dan juga badan sihat. Jadi tip-tipnya tu, terutama kalau orang yang akan bertanding, jaga badan. Jaga badan, jangan sampai demam, batuk, selisma dan sebagainya. Itu penting untuk menjaga suara kita ni. Dan juga termasuklah menjaga makan dan sebagainya. Tidur yang paling penting, tidur. Itu tip-tip kalau orang akan membaca Al-Quran untuk musabakah. Jadi Tuan Muhammad bin Ali, boleh habis kita terangkan latar belakang macam mana boleh terlibat dalam bidang Al-Quran ini? Alhamdulillah, mula berkecimpung dalam bidang Al-Quran ini semenjak daripada kecil lagi, daripada ayah saya sendiri yang mula-mula sekali mengajar untuk pandai membaca Al-Quran. Kemudian daripada setelah pandai membaca Al-Quran, dan beliau mula menghantar saya untuk mempelajari ilmu tarannum Al-Quran, dan guru yang mula-mula sekali mengajar tarannum Al-Quran ialah Ustaz Haji Abdullah Lakim sendiri. Jadi boleh mungkin kongsikan sedikit tips-tips cara-cara untuk mempelajari taranuman ini. Tips yang pertama, satu, pandai membaca Al-Quran. Yang kedua, ada minat. Jadi apabila dua-dua ni ada, insya-Allah dengan sendirinya, dengan minat itu yang mendorong tani untuk terus belajar apa yang bidang yang tani minati itu. Adakah perlu juga macam punya suara yang unik ke apa? Sebenarnya suara ni suatu anugerah. Jadi masing-masing ada anugerah. Suara di antaranya ada yang berbakat, ada yang kurang berbakat dan sebagainya. Tapi suara ni kalau diasuh, insya-Allah ia akan boleh dipelajari bidang taranuman ini. Okey, tadi bergambarlah.
Okey, 1, 2, 3. Okey, sekarang kita ni berada di kawasan ternakan ikan air tawar. Jadi Tani akan berkenalan dengan pemilik ternakan ikan air tawar. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemilik Ariskah Enterprise. Jadi macam mana nyorang mulanya berkecimpung dalam bidang ternakan itu? Pertama mesti kita ada pasaran Pasaran meaning ada permintaan. Jadi alhamdulillah pada masa ini pihak restoran Sugabon ada menginquiry untuk mensupply ikan tilapia merah secara dibersihkan sebanyak 1,600 ekor sebulan. Okey, mungkin tuan boleh kongsikan cabaran yang tuan pernah alami, pernah hadapi yang selama ini selama berkecimpung dalam bidang ternakan ikan air tawar ini. Still percaya Tani belajar dari kesalahan. Betul. Jadinya dari kesalahan itu kita akan memperbaiki peringkat demi peringkat dan alhamdulillah pada masa ini masalah itu lagi timbul. Pada mulanya dulu semasa saya beranak pun kita tidak tahu apakah anak terlebih ke apa ini. Tadi Pak Sedi tadi dulu macam mana memelihara, itulah cabaran yang dululah. Sekarang alhamdulillah dapat diatasi. Jadi mungkin ada Tani dapat diragukanlah ada belia-belia di sana yang orang terinspirasi dengan tuan lah semata. Mungkin orang kan cuba mempelajari bidang penternakan air tawar ini. So macam mungkin tuan boleh kongsikan sedikit tips dan nasihat kepada orang. Pertama saya sangat percaya kepada, tidak tahu ini pepatah atau tidak, kalau berkarih belureh. Itu yang kalau dipegang filosofi itu insyaAllah kata di Brunei ini kalau rajin saja insyaAllah. Yes. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih banyak-banyak. Tani bergambar dulu sebelum Tani 1, 2, 3. Okey, Tani sudah pun merasa ngalih dengan segala aktiviti kita pada hari ini. Jadi walaupun Tani merasa ngalih, Tani ada ikan tilapia yang Tani dapat dari Ariskah Enterprise. Terima kasih kepada Tuan Ismail. Okey, jadi sementara Tani berehat, Tani dengarkan dulu dengan lagu saya sendiri berjudul Anggun. Dabar hati ini tak pernah ku rasa begini, hingga saat ku lihat dirimu mampu merasuk geloraku. Raut rupawanmu, renungan matamu, lembut bicaramu menghiasi diri, manis senyumanmu menundukkan hati, kuasa pesonamu. Kau bagai bunga menyinari dalam taman hatiku ini. Kau bagai kupu-kupu terbang mewarnai seluruh jiwaku, nyaris ku terbuai pesonamu. Lembut bicaramu menghiasi diri, manis senyumanmu menundukkan hati, kuasa pesonamu. Kau bagai bunga menyinari
taman hatiku ini. Kau bagai kupu-kupu terbang mewarnai seluruh jiwaku. Nyarisku terbuai pesonamu. Dalam taman hatiku ini, kau bagai kupu-kupu terbang mewarnai seluruh jiwaku. Nyaris ku terbuai. Kau bagai bunga menari dalam taman hatiku ini. Seluruh jiwaku nyaris ku terbuai pesonamu. Okeylah penonton, sekarang kita ni bersama dengan pemilik ladang Faradilah, iaitu Tuan Haji Hamdan. Okey, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, boleh Tuan ceritakan serba sedikit latar belakang Tuan dan juga mungkin terus saya bertanya mengapa dan apa yang mendorong Tuan Haji Hamdan untuk melibatkan diri dalam bidang penternakan ini? Sebenarnya aktiviti penternakan ini sudah lama berjalan, lebih kurang 50 tahun. Mengapa saya menganukan ternakan puyuh ini? Kerana untuk mengapa ada kelainan dalam ternakan. Di sini di tempat saya ini ada lebih kurang 4 atau 5 jenis puyuh, burung puyuh yang bukan lokal, puyuh yang import, burung dari luar. Jadi dalam semua jenis puyuh ini ada puyuh daripada yang bernama Golden Manchurian, mungkin daripada selatan China. Puyuh putih, albino quail, brown quail, ekta quail, daripada Kerala. Seperti yang kita lihat, dalam kandang ini ada bermacam warna puyuh. Jadi boleh dilihat nanti puyuhnya ini macam-macam, ukuran puyuhnya, warna-warna puyuhnya. Jadi di sinilah kami mengawinkan campur. That is we call kata ni kawin disilang namanya, ataupun hybrid, dikawin campurnya. Daripada hasil sini ni, jadi kami akan mengasingkan warna-warnanya tu mengikut dalam mana ni. Ini setelah terhasil, setelah kawin, ini yang kami dapat ni. Jadi kami jumlahkan tu. Ia punya brown quail ataupun puyuh coklat supaya ia punya jenisnya tunda base. Jadi selama Tuan berkecimpung dalam bidang peternakan ini, terutama sekali bidang peternakan burung puyuh, mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sedikit nyorang cabaran-cabaran yang pernah dilalui yang dapat dilupakan. Cabarannya ini banyak. Ya, kita ini menghadapi kemudian musim penyakit, kemudian saingan-saingan daripada peternak-peternak lain yang juga masa ini ada di Brunei. Tapi alhamdulillah lah, di tempat saya masalah-masalah itu dapat kami hadapi, dapat kami selesaikan. Kepada beliau yang berminat lah untuk menternak burung puyuh ini, tidak banyak masalah. Alhamdulillah, kita ni sama dengan lebih kurang dengan ayam. Jadi mudah untuk beliau mana tu. Cara pengendaliannya di dalam kandang ternakan ini
lebih mudah daripada ayam. Kemudian hasilnya pun tidak sama dengan ayam. Sedangkan ayam 45 hari. Kalau saya di ladang saya 30 hari. Kecuali untuk bibitnya tu. Untuk breeder itu makan waktu dalam 40 ke 45 hari. Okey, Boleh? 1, 2, 3. Hari ini Tani berada di Taman Rekreasi Tasik Sarubing, di mana aktiviti kita pada hari ini ialah hiking. Sekarang Tani berada di Batu Sandaran Mayat. Inilah usulnya batu itu. Okey. Dulu diceritakan perkuburan orang dulu tu jauh. Jadi kalau kena bawa mayat memang jauh lah perjalanannya. Jadi di sini tempat orang berehat, orang menyandarkan mayat itu. Ini usulnya. Okey, sekarang kita ni sudah hampir sampai ke puncaknya, ke Pondok Mat Kuching. Tani bersama ahli-ahli peneroka. Jadi perjalanan Tani ngambil masa dalam berapa minit tu tuan? Dalam masa setengah jam bah? Setengah jam lah macam tu, setengah jam. Tani lihat lepas ni indahnya pemandangan Kampung Belimbing ini, Kampung Belimbing Subuk dari puncaknya. Okey. Nampak? Itulah usulnya. Yes. 1, 2, 3. Okey. Sekarang Tani sudah berada di Wasai Tiga Jejaka. Inilah usulnya Wasai Tiga Jejaka itu. Jadi menurut dari cerita Tuan Tamin tadi, katanya Wasai ini pulang ada sejarah menyerang sejarah silamnya. Cuma dinamakan Tiga Jejaka pasal 3 orang jejaka yang menjumpai Wasai ini. Jadi kesnya macam siapa yang dulu menjumpai atau menamakanlah. Jadi inilah usulnya Wasai Tiga Jejaka itu. Very refreshing, amat menyegarkan. Perjalanan tadi dari permulaan Tuan sampai sini sejam lebih. Lepas ini seterusnya Tani kami akan berehat dulu dan lepas itu akan meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya. Okey. Pada petang ini Tani sudah pun lepas hiking tadi dan baru habis mandi, rasa segar, perut pun rasa lapar. Jadinya pada petang ini Tani akan mengagas salah sebuah rumah yang diketahui ramai menjual cindol yang paling nyaman. Jadi di manakah, siapakah empunya cindol itu? Jom Tani kenalan. Assalamualaikum. Orangnya akan buka pintu. Assalamualaikum. Tani akan makan cindol hari ini. Inilah empunyanya. Udah penonton, inilah dia pemilik cendol yang paling nyaman di Kampung Belimbing Subuk ini. Okey, sebenarnya ini adalah minat saya lah. Selain daripada mengajar, ini kerja sampingan saya. Jadinya kalau ada masa terluang itu saya buat inilah yang macam ni cendol, lepas tu bokeh, kuih muat. Okey. So bercakap mengenai bukeh ini, hari ini Puan akan memberikan sedikit tunjuk ajar ataupun demo macam mana akan membuat bukeh ini darinya macam ni. Okey. Hinggalah menjadi yang cantik macam ni. So mungkin Puan boleh start tunjuk ajar. Kurang daripada 10 minit, gubahannya sudah siap. Belum bercampur bunga ni. So ini tadi hasil gubahan homemade bouquet. Alright. Anda mengambil masa yang panjang, kurang daripada 10 minit saja untuk menyiapkan. Kepada belia-belia yang ingin mencaburi bidang bisnes ini, jangan takut. Jangan takut walaupun macam mana cabarannya sekalipun. Tadi harungi saja. Okey, memang bisnes ini memang ia banyak cabaran. Ada pahit dan ada manis, tapi kita ni jangan takut. Kalau kita ni berminat untuk membuat sesuatu tu, kita ni usaha dan kita ni cuba. Okey, cuba insya-Allah akan berjaya. Betul. Okey, sebelum Tani bersurai, okey, Tani akan ambil selfie dulu Puan. Okey, ready? 1, 2, 3.
Kita ini sudah pun berada di penghujung rancangan Kembara untuk episod kali ini. Tani sudah pun hiking di Bukit Markucing. Tani sudah pun belajar menganyam di Taman Sarubing. Tani juga telah pun belajar serba sedikit tentang pembuatan pemarang, tentang ternakan ikan air tawar, dan juga Tani sudah pun merasa cindol yang paling nyaman di Kampung Belimbing Subuk. Semoga semua info-info yang Dayat berikan dalam episod kali ini akan dapat membawa manfaat untuk habis kita semua. Sebagai penutup, terima kasih diucapkan kepada Ketua Kampung Belimbing Subuk dan juga penduduknya kerana berkesudian untuk menerima Dayat dan juga kru RTB. Sebagai penutup, terimalah lagu Dayat sendiri yang berjudul Sendiri. Assalamualaikum. Bye. Akan tetap ku teruskan